Anda bersama Brother Fai di channel Malam Mistik, sebuah rancangan audio dan video cerita seram dan mistik. Semoga Anda semua terhibur. Apa kabar para pendengar Malam Mistik? Pada malam ini, Brother Fai akan kongsikan sebuah kisah yang datangnya daripada perkongsian Yoyo GL. Kisah yang bertajuk Hantu Peha. Apakah itu hantu peha? Nak tahu? Okey, jom kita layan cerita ni. Hantu peha adalah salah satu dari beberapa hantu yang ada di dalam hutan. Makhluk ini tak sepopular dan menakutkan seperti hantu manusia, pocong atau penanggal. Walaupun makhluk ini tak seseram hantu-hantu lain, namun dia memiliki keunikan yang tersendiri. Nanti di pertengahan cerita anda semua akan tahu. Saya yakin anak-anak zaman sekarang kebanyakannya tidak tahu tentang hantu peha ni. Jangankan anak-anak muda, beberapa orang tua yang pernah saya tanyakan tentang cerita hantu ni mengaku tak tahu sama sekali. Malah saya ni disuruh mencari di Google. Ingat Google semua tahu ke? Jadi hantu ni berbeza dengan hantu lain kerana dia ke mana-mana pun berjalan akan memikul potongan peha manusia. Ada yang menyebut peha itulah adalah peha orang mati yang diambilnya dari dalam kubur. Kadang-kadang peha ni sengaja digantungkannya di dahan atau di akar pokok untuk menakutkan orang supaya menjauh dari tempat tu. Dari pengakuan orang-orang yang pernah bertemu makhluk ni, rupa asal makhluk ni tidak menyeramkan. Rupanya seperti lelaki dewasa, berbadan kurus, botak dan bogil. Hanya potongan peha yang dibawanya itu saja yang menjadikan sangat menakutkan. Makhluk ni juga tidak pernah ditemui berkumpulan, melainkan hanya sendirian aja. Orang-orang yang pernah berburu dalam hutan bercerita kepada kami bahawa makhluk ni katanya dapat menangkap babi hutan atau rusa untuk dijadikan makanan. Bukan hanya haiwan liar, kadang-kadang haiwan yang tersangkut pada jaring atau jerat yang dipasang pemburu pun akan diambilnya. Kata mereka, kuku-kuku tangan makhluk ini juga panjang-panjang. Kegunaannya adalah untuk memburu haiwan di dalam hutan. Selain tu, kuku-kuku panjang makhluk ni digunakannya untuk mencabik-cabik hasil buruannya itu. Setelah dimakan, kulit binatang tu akan digantungkan pada akar-akar yang terdapat di pohon. Beberapa orang yang pernah melihat makhluk ni selalunya pada waktu siang hari. Tak ada yang pernah bertemu pada waktu malam. Adapun kemunculan makhluk ini akan ditandai dengan hujan panas. Walaupun demikian, ada juga orang yang bertemu makhluk ini tidak hanya waktu hujan panas. Mereka akan bertemu hantu ni bukan kerana melanggar pantang atau sengaja mencabar, melainkan kerana kebetulan saja. Lagipun, kebanyakan orang yang terserempak dengan hantu peha ni baru melihat dari jauh saja sudah pun melarikan diri. Pakcik aku sendiri menceritakan pernah bertemu makhluk ni semasa mengambil rotan di dalam hutan. Ketika tu dia hanya sendirian saja.
Hari itu cuaca cukup cerah. Cahaya matahari bersinar dengan terangnya. Ada kalanya redup terlindung di awan-awan mendung yang tidak begitu tebal. Tiba-tiba saja saat itu hujan rintik-rintik. Namun cahaya matahari masih bersinar. Selesai mengambil rotan, pakcik berencana akan pulang. Rotan-rotan sudah diikat dengan baik. Tinggal ditarik saja menuju ke pondok. Jaraknya sekitar 2 km menyusuri denai. Setelah menempuh setengah jarak perjalanan, pakcik aku ni berhenti sekejap untuk berehat sambil duduk di bawah sepohon pokok. Saat tu masih lagi hujan. Ketika dia sedang minum, terdengar olehnya bunyi langkah kaki seperti memijak dedaunan kering dan ranting mati di tanah. Dipandangnya sekeliling, namun tak ada apa-apa pun. Untuk menghilangkan tegang, pakcik segera menyalakan rokok. Bunyi derapan langkah tu semakin mendekat, datang dari arah belakang. Saat pakcik menoleh, ternyata tidak ada apa-apa dalam tak ada apa-apa. Tak nampak apa-apa pun lah. Di dalam hati pakcik berfikir, mungkin tu bunyi langkah kaki binatang. Namun alangkah terkejutnya pakcik bila dia memusingkan kepala kembali ke depan. Dari sudut sebelah kanan telah berdiri satu lembaga lelaki tinggi dan bogil sedang membawa peha manusia. Pakcik yang sangat ketakutan terus berdiri lalu mengeluarkan ilmu terakhirnya, iaitu ilmu langkah 1000. Saat tu pakcik tak ingat lagi dengan rotan yang dibawanya tadi. Sesampainya di pondok, pakcik terus muntah-muntah dan juga keletihan. Telah berlari sejauh 1 kilometer. Jauh tu. Pada sebelah petang, pakcik pergi semula untuk mengambil rotannya yang tertinggal dengan ditemani mendiang nenek aku. Namun hantu peha tadi sudah tak ada lagi dekat situ. Ada juga saksi yang mengatakan seorang perempuan pernah melihat hantu peha ni. Ketika tu di kampungku sedang hujan panas. Kira-kira jam 11 lah macam tu. Begitu dia sedang makan bersama adiknya di dapur. Terdengar suara riuh kokok ayam peliharaannya di belakang rumah. Lalu kemudian terdengar sayup-sayup. Suara orang sedang bercakap-cakap, tapi tak berapa jelas. Bimbang ada pencuri, segera diintainya melalui pintu dapur. Ternyata yang dilihatnya adalah seorang lelaki kurus dan bogil sedang memeluk peha bersandar pada pohon pisang sambil bercakap seorang diri. Seolah-olah ia sedang berbual dengan orang lain. Tanpa sedar, perempuan tadi menjerit kerana ketakutan. Hantu peha ni pun nampaknya pandai terkejut juga. Bila mendengar jeritan orang, sehingga membuatkan dia segera larikan diri masuk dalam hutan. Ada juga menyebut bahawa hantu peha ni lah yang sering berteduh di samping rumah orang saat hujan. Makhluk ni berteduh sambil bercakap dengan dirinya sendiri. Saat bercakap tu, dia akan menjawab pertanyaannya sendiri. Tidak ada yang tahu apa yang dia ucapkannya kerana suaranya kurang jelas. Ada cerita lain dulu. Pernah ada seorang pemuda yang bersahabat dengan hantu peha ni. Tidak ada yang tahu bagaimana awal permulaan mereka boleh bersahabat. Menurut orang yang bercerita kepada aku, pemuda ni ialah ahli pengubatan herba. Jadi bila ada orang sakit, tentu yang sukar
yang suka dirawat lah sakitnya tu. Pemuda ni akan mencari tumbuh-tumbuhan dalam hutan untuk dijadikan ubatnya. Ketika dia tiba di hutan, dia akan memanggil sahabatnya, iaitu hantu peha ni. Setelah makhluk ini datang, maka pemuda tadi lalu menyebutkan masalah-masalah yang dialami oleh pesakitnya. Hantu peha ni lalu memberitahu pemuda tadi nama-nama dan bahagian tumbuh-tumbuhan yang diambil sebagai ubatnya. Selain itu, dia juga memberitahu cara membuat tanaman itu menjadi ubat. Banyak penyakit orang yang disembuhkan oleh pemuda tadi. Kononnya, saat orang yang bersahabat dengan makhluk itu meninggal, hantu peha akan mengambil salah satu peha orang tersebut dari kuburnya. Peha tersebut diambilnya bukan untuk dimakan, melainkan sebagai tanda kesetiaannya kepada tuannya tadi. Potongan peha tu akan dibawanya ke mana pun dia pergi. Kelak bila makhluk itu menemukan tuannya yang baru, potongan peha tadi akan dikembalikannya ke kubur tuannya semula. Begitulah seterusnya. Jadi sekarang kita semua dah tahu dari mana makhluk ni memperoleh potongan peha yang selalu dibawanya ke mana-mana tu. Keberadaan hantu peha ni bukan untuk mengganggu orang. Belum ada orang yang dikerjakan atau sampai menjadi korban pada makhluk ini. Orang-orang yang pernah bertemu makhluk ini kebanyakannya hanya melihat dari jarak jauh saja. Dia lihat daripada jarak jauh, dah larikan diri. Ada juga yang hanya melihat peha manusia tergantung di akar pohon. Ada lagi orang-orang penakut seperti aku ni baru mendengar bunyi langkah kaki saja sudah putih tapak kaki larikan diri. Katanya peha tu sengaja digantung oleh makhluk ni supaya orang menjauh dan tidak mengambil sesuatu di kawasan kekuasaannya. Pernah ada yang menyebut bahawa hantu peha ni juga berteman dengan hantu kubur. Hai, hantu kubur? Keberadaan kedua makhluk ini sebenarnya menjaga sesuatu dan menandakan di sekitar tempat itu ada harta yang terkubur di dalam tanah. Dulu saat belum ada jalan kem balak yang melintas di belakang kampung ni, untuk ke rumah yang ada jauh, penduduk kampung harus jalan kaki melalui jalan di dalam hutan. Di hutan inilah orang sering bertemu hantu peha saat hujan panas. Namun sejak adanya jalan kem yang baru, tak ada lagi orang yang melihat kemunculan makhluk ni. Saat masih kecil, hutan adalah tempat aku dan beberapa budak kampung bermain setiap hari. Kadang-kadang kami buat rumah-rumah, berburu dan menjerat burung, memancing di sungai kecil, main guli, berperang dan lain-lain adalah kegiatan harian kami. Orang tua sering menakut-nakutkan kami supaya tidak masuk jauh ke dalam hutan, bimbang diculik hantu kamba atau bertemu hantu peha. Walaupun demikian, kami termasuk anak-anak bandar tetap tidak mempedulikan nasihat orang tua tersebut. Nasib baik sejak dulu hingga sekarang kami belum pernah bertemu satu pun di antara makhluk-makhluk itu. Syuh. Bukan pula minta dijauhkan. Sekian daripada perkongsian Yoyo GL. Terima kasih Brother Fai. Terima kasih kepada anda yang mendengar kisah ini. Peace, no war.